Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dan dapat kita sambung kuliah kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman pada minggu ini. Dalam kuliah yang lepas kita telah berhenti ayat 138 surah Ali Imran, yang mana dalam ayat-ayat yang sebelum tu kita telah bincang beberapa perkara. Pertama ialah Allah SWT melarang kita orang Islam ni daripada terlibat ataupun mengambil riba, walaupun dengan jumlah yang kecil. Kita diharamkan untuk terlibat dalam riba, dan riba ni merupakan antara dosa besar, sehingga Allah SWT mengisytiharkan perang kepada orang-orang yang terlibat dan mengamalkan riba. Kemudian Allah SWT meminta kita supaya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Mana kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul ini menjadi kunci ataupun salah satu cara untuk mendapat kerahmatan Allah SWT. Manakala ayat yang seterusnya ialah gesaan kepada kita orang beriman supaya berusaha dengan bersungguh-sungguh mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dapat keampunan daripada Tuhan ni, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Dan syurga ini luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini ialah ciri-ciri yang disebut dalam ayat 134, 135, iaitu mereka yang mendermakan harta pada masa senang dan susah, orang yang mengawal kemarahan dirinya dan memaafkan kesilapan manusia. Dan hasil daripada itu Allah SWT akan kasih kepada mereka. Dan antara ciri orang bertakwa lagi ialah bila dia buat kesilapan, melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa yang biasa, mereka akan terus insaf, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan. Dan orang ini kata Tuhan akan mendapat keampunan daripada Tuhannya dan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal dia selama-lamanya. Baik, ayat yang kita nak baca malam ni ayat 139. Ayat 109 yang di mana Amos sebut dulu. Ayat-ayat yang kita baca ni banyak menyentuh tentang peperangan Uhud yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, iaitulah selepas daripada berlakunya perang Badar pada tahun yang kedua. Dan dalam perang Uhud ni tentera Islam kalah teruk berhadapan dengan musuh kerana mereka ni ingkar kepada perintah yang disebut ataupun yang diarahkan oleh Nabi. Cuma di tengah-tengah tu Tuhan sebut tentang riba, tentang perlunya memohon keampunan Tuhan sebagai selingi kepada perbincangan yang pokok. Jadi ayat seterusnya ini 139 ke depan ni balik semula kepada isu yang dihadapi pada waktu itu, iaitulah kekalahan dalam perang Uhud. Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jadi Tuhan cuba mengobati ataupun memujuk orang Islam ni setelah kalah ni dengan mengatakan janganlah kamu merasa lemah, sebab bila kalah tu mati ramai tentera-tentera Islam, termasuklah bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata silap hamba dalam 70 orang semua mati syahid dalam peperangan. Nabi sendiri jatuh dalam lubang, lepas tu patah gigi gerah dia patah dan tersakup besi di pipi Nabi ni, sakut besi sehingga berdarah dalam perang Uhud ni, jatuh dalam lubang. Keadaannya begitu genting sehingga orang ingat Nabi ni mati dah dalam peperangan itu. Tu berat kalau kita baca dalam sejarah tu, mungkin kita akan sebut lepas pada ni. Jadi orang Islam ni balik dalam keadaan kecewa kerana kalah teruk dalam perang Badar benar,
benda besar, dan dalam perang Uhud ni kalah, sehingga ada sebahagian mengkritik sebahagian yang lain. Dia badi kata lah orang nak tubik perang, sebab kita baca dalam sejarah sebelum perang Uhud ni Nabi panggil mesyuarat. Nabi ni biasa dia berbincang dulu dengan sahabat. Jadi Nabi sendiri lebih suka untuk bertahan di Madinah, menunggu serangan daripada musyrikin. Tapi orang-orang muda dan mereka yang tak pergi perang masa perang Badar, mereka nak rasa bila dia dengar cerita hebat perang Badar, malaikat turun menolong tentera-tentera Islam, jadi naik semangat, sehingga mereka desak Nabi ni supaya tubik pergi perang. Sehingga akhirnya kerana suara tu kuat dalam mesyuarat, Nabi turut keputusan mesyuarat. Dan bila lagi perang, akhirnya berhadapan dengan kekalahan. Bila kalah ni, sebahagian daripada mereka pakat kata kamu akulah ni, kerana puak-puak ni lah ni sungguh sangat nak tubik perang luar. Jadi macam-macam tubik cerita ke apa semua. Jadi timbul masalah pada waktu tu di kalangan masyarakat Islam. Dalam keadaan inilah ayat-ayat ni turun untuk mengubati. Dan antaranya ayat 139 tu saya kata jangan rasa lemah. Memanglah kamu ni kalah, tapi jangan rasa lemah, kerana kalah benar ni ialah adab berjuang. Adab kita berjuang, tidak benar sokmo dan tidak kalah sokmo. Ada masa kalah, ada masa benar. Dan kalah ni tentulah ada sebab kita kalah. Dan Tuhan kata jangan rasa duka cita, kerana walaupun orang Islam kalah dalam peperangan Uhud, dari segi kedudukannya Islam ni sentiasa berada di atas. Islam ni adalah satu agama yang benar, agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu kita orang Islam tidak perlu merasa rendah diri. Kita berdepan dengan orang bukan Islam hari ni, mereka lebih kaya pada kita, teknologi lebih hebat pada kita, ekonomi lebih kukuh pada kita, tapi kita tak boleh merasa lemah diri, tak boleh rasa rendah diri. Kita kena ada kata Syed Qutb rahimahullah, syu'urul i'tizaz, rasa bangga, rasa hebat dengan agama kita. Kita kena rasa bangga dengan agama kita, walaupun orang kafir lebih kaya pada kita, orang kafir lebih hebat teknologinya, dia menguasai ekonomi, tetapi atas dasar kita ni adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Maka sebab tu orang Islam kena ada perasaan apa ni orang kata apa kena bangga diri, mungkin tak sedap kita kata, tapi perasaan tidak tunduk kepada orang bukan Islam. Dia rasa dia yang terbaik. Ini maksudnya sini. Wa antumul alau, kamu sebenarnya tertinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Syarat tu hebui. Nak jadi hebat kita ni, iman kita mesti mendalam, iman kita mesti kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat seterusnya Tuhan kata yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka ataupun tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah pun tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini, dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan, kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Di bawah ni dia sebut dalam peperangan Badar orang-orang Islam telah mencapai kemenangan dan berjaya membunuh 70 orang dan menawan 70 orang musuh kaum musyrikin Mekah. Sebaliknya dalam peperangan Uhud orang-orang Islam tidak berjaya mencapai kemenangan. Bahkan 70 orang dari pihak Islam telah gugur syahid. Di antaranya adalah pahlawan Islam yang terkenal Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Iaitulah pak saudara Nabi sendiri yang disebut sebagai singa Allah. Sayyidina Hamzah ni dikenal dalam sejarah sebagai singa Allah. Baik kerana hebat keberanian dia, kehebatan dia, tapi tak panjang umur. Tahun ketiga Hijrah mati dalam usia yang masih pada waktu dalam umur berapa? Tak sampai 50 lah kita kata, dalam tak sampai 50, sebab dia dengan Nabi ni umur lebih kurang. Tua sikit daripada Nabi, walaupun pak saudara, tapi di segi umur tidak banyak beza dengan Nabi Hamzah ni. Orang duk tengah hebat, duk tengah gagah, tapi mati syahid. Sebenarnya mau cerita dulu kena apa ni dilontar dengan lembing. Hindun, isteri kepada Abu Sufyan,
Waktu perang Badar dulu ayah dia mati. Pok saudara dia mati. Adik-beradik dia 2-3 orang mati dibunuh oleh tentera Islam. Jadi dia ni dendek. Hindu ni isteri Abu Sufyan ni dendek. Lalu dia tanya siapa-siapa dia boleh bunuh Hamzah ni, sebab masa perang Badar ni Hamzah ni antara orang hebat. Hebat, berani dia ni. Dia perang, kalau kita baca dalam buku, dia berbulu burung. Dia sore yang pakai di serbai tu bulu burung. Bulu burung tu naik stoking gitu. Jadi hebatnya dia masa tu. Jadi siapa dia boleh bunuh, dia akan bui. Kalau orang hamba, dia akan merdeka kan. Jadi ada seorang hamba yang bernama Wahsy. Wahsy ni orang negeri, menjadi hamba kepada Abu Sufyan. Jadi dia ni tuhawi kelebihan dia cekak melontar lembing. Dia pekul lembing ni memang tepat. Dia boleh buru binatang, boleh buru enggak. Dia pekul lembing kena binatang tu. Hebat tak hebat dia. Jadi Hindu goyak dia, kalau mu boleh bunuh Hamzah dalam perang Uhud ni, aku akan merdeka. Jadi pergi perang lah, dia turut pergi. Dia tidak perang belah mana, duduk natita. Mana Hamzah, dia turut. Dia duduk jauh-jauh, dia turut. Jadi Hamzah dia tengah perang tu, dengan beraninya, kawan ni duduk tunggu dengan lembing. Jadi bila nampak Hamzah ni lepas sikit, dia lacak lembing tu, kena dada, sedang molek. Kawan tu duduk tengok perang, dia tak perasan ada lembing mari tu, mak kena dada, rebuh. Rebuh, akhirnya mati syahid. Mati syahid Hamzah ni. Jadi bila dah orang Islam kalah dalam perang tu, pakak lari undur. Tak cara dah kau mayak ke apa ni, hok mati duduk jaga Nabi, pakak berundur tu. Masa itulah Hindu ni pergi cari sore-sore, jumpa mayat Hamzah. Bila jumpa mayat Hamzah ni, dia geredak, dia belah perut Hamzah ni. Belah perut, korek waktu bi hati. Ganah tak ganah ni. Korek waktu bi hati, mamuh. Kekoh hati hok metoh tu, tapi tak telai, dia tak nak telai. Kekoh dia kehek. Nak oyak ganahnya. Setara tu Hindu ni. Bunuh Hamzah belah. Lepas tu katanya dia kerak telinga mayat tersebut. Jadi lepas pada tu Nabi teriuk. Bila dia tengok mayat pok saudara dia, antara orang dia saya, menangis Nabi. Dan pada waktu tu benda ni memberi kesan yang besar pada ni. Kalau kita baca dalam sejarah, lepas pada pembukaan kota Mekah, orang kafir ni kalah di Mekah, Wahsy ni hidup lagi. Dia masuk Islam. Dia nyesal. Dia pergi jumpa Nabi, teriuk depan Nabi, minta maaf banyak dengan Nabi. Dia kata masa tu dia muka kafir, jadi dia tak tahu gapo. Dan dia minta maaf banyak dengan Nabi ni kerana bunuh pok saudara hak Nabi saya. Nabi maaf dah dia ni. Nabi kata maaf, tapi Nabi kata aku minta mu ni tak duduk di Madinah, sebab aku tak boleh tengok mu, dia kata. Aku boleh maaf ke perbuatanmu, tapi aku tak boleh tengok, sebab bila aku tengok mu, aku teringat Hamzah yang dibunuh olehmu. Jadi Wahsy ni tubik daripada Madinah, tak duduk di Madinah. Nabi wafat, barulah dia balik masuk Madinah. Sampai perekat tu. Jadi itu peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud tersebut. Jadi memang apa yang dialami oleh Islam ni beratlah. 70 orang mati, Nabi cedera parah, ni luka sampai gigi gehernya. Dalam kitab tu disebut gigi geher ni patah. Sakut besi. Orang pekor ni mari sini besi sakut, kena gigi dalam tu. Bila tarik buah tu dengan gigi patah, dah luka berdarah Nabi ni. Sehingga orang kata Muhammad ni mati dah. Orang Quraisy dengar masa tu mati dah, dia kata Muhammad mati dah. Jadi sahabat ni ada hak nak jawab. Nabi kata jangan jawab. Biarlah duduk dia. Jadi orang Quraisy ni ingat mati sungguh, dia undur. Dia tak pergi dah lah serai. Dan pada waktu tu hak duduk sekeliling Nabi nya 4-5 orang ya. Orang lain pecah perang habis, tak tahu ke mana, tinggal 4-5 orang. Antaranya ialah seorang sahabat nama Abu Dujanah. Abu Dujanah ni dia jaga Nabi ni tak tinggal, sehingga perekat dia hidup depan Nabi, dia peluk Nabi tahan belakang. Jadi orang lacak lembih kena dia, orang tetok kena dia, orang panah pun kena dia, tak kena Nabi. Siapa perekat tu Abu Dujanah, dia letak tubuh dia ni jadi perisai melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Jadi tu royak sini dia kata kalau mung luka, mung cedera kalah dalam perang Uhud, orang Quraisy dulu pun kalah juga dalam perang Badar. Dan ini lumrah dalam perjuangan ni. Tu kata
Sebab Tuhan akan menggilirkan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid, dan ingatlah Allah tiada suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini ialah lumrah dalam perjuangan menang dan kalah. Dan ini juga satu pengajaran. Sebab kalau kita baca dalam kitab, dalam ni pun ada ayatnya, lepas kita akan jumpa lah ayat-ayat yang mana Tuhan tegur orang-orang Islam ni, dan Tuhan kritik antara sebab apa kalah dalam perang Uhud. Dalam perang Badar boleh menang dengan hebat, walaupun jumlah tentera Islam sikit dan kali pertama berperang. Dalam perang Uhud ni orang Islam tubik dalam keadaan bersedia daripada perang Badar. Jumlahnya pada waktu ni ada dalam 1000 orang. Waktu perang Badar dulu 313. Orang Quraisy ada 1000. Tapi dalam perang Uhud lebih kurang 1000 tentera Islam, dan Quraisy ada dalam 2000 lebih pada waktu itu. Masih ramai Quraisy lagi, tapi Islam itu sudah naik daripada 300 jadi 1000 dah. Ramai dalam masa setahun. Tetapi kalah juga. Ni kita akan tengoklah lepas ni sesuai ayat. Lalu Tuhan kata lagi ayat 141 ni, wal yumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan juga tujuan Tuhan buat menang kalah ni supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Kekalahan dalam perjuangan, kegagalan kita ni ialah sebahagian daripada proses antaranya untuk membersihkan diri kita. Supaya saya sebut dulu, kata ulama, kita kena nyakit, kita sakit, kita gagal dalam kerja buat kita. Kadang-kadang itu sebahagian daripada cara Tuhan cuci kita. Kita boleh jadi dosa banyak, nak agak kita minta ampun dengan Tuhan, kita ralik. Hamba sendiri Tuhan, kita kadang-kadang kita ralik. Kita tak dare baca astagfirullah lepas mayat pun bobo ya. Bobo ya kita. Ni perangai kita. Nak agak kita tobat, kita tak tobat. Jadi cara Tuhan nak bersihkan kita ni, dia beri masalah kepada kita. Dia beri nyakit. Dia beri kekecewaan, dia beri kegagalan. Sebab bila situlah orang cari Tuhan. Orang kadang-kadang tak cara kebening, tapi dia sakit. Mak ye duk mana mu ni? Kalau tak panggil nak mak ye ni. Tapi bila sakit panggil mak ye dah tapi. Selama kini agak bukan main ni. Duk kedai kopi macam tak cara mak ye. Dah setengah bila sakit mok we panggil mok dah. Tidak tak gigi raya tak balik mok. Boleh sakit tu baru cari moknya. Perangai kita. Dah setengah kita bila susah baru cari masjid. Baru nak semaya ajak, baru nak semaya Tuhan. Kalau tidak kan dak sedap gitu semua kita ni. Nego jatuh nego ke apa barulah pakap cokar dalam masjid. Tak ekonomi meleset baru ingat ke masjid. Tidak kan cung situ cung sini tak cara apa. Tu boleh jadi lagu tu. Tuhan buat dengan lagu tu. Bila Tuhan beri masalah kepada kita, sakit ke gapo ke, cara Tuhan mendidik. Mujur sebenarnya kalau kita tengok dari segi mata tasawuf, ulama-ulama tasawuf kata mujur. Kita ni kalau kita gagal dalam hidup, kita susah, kita sakit, sebenarnya mujur. Tuhan sayang lagi kita, nak suruh kita insaf. Kalau Tuhan tak winyakit gapo, orang lupa diri. Firaun ni kalau kita baca dalam sejarah, apa jadi agah sangat? Firaun ni agak sangat sebab Firaun, terutama Firaun lawan Nabi Musa. Kalau kita baca dalam sejarah, Firaun ni dia gelar kan, kamu royak dulu, Firaun ni gelar Raja Mesir. Zaman tu dia panggil Firaun. Sebelum pada tu gelar lain. Sebab kita Sultan kita panggil, Raja yang di-Pertuan Agung. Itu gelar dia. Nama sebenar lain. Nama sebenar dia ada nama dia betul, tapi itu gelar kebesaran dia. Jadi raja pada waktu tu pada zaman Nabi Musa terutamanya dipanggil Firaun. Jadi Firaun raja hidup pada zaman Nabi Musa ni, kata dalam kitab, kalau kita baca dalam kitab, apa dia ni agah berdoa ni meta benar sebab dia tak pernah sakit. Ya bodoh lagi dia ni, siapalah dia jadi raja. Jadi raja pun dia tak pernah sakit. Sakit gigi dak demam bodoh. Hak tu jadi agak sangat tu. Kita ni agak-agak apa kena sakit gigi tu kak. Mepe dah tak salah ke mana. Sakit gigi seputu baru. Nyok baru tu kak. Habis jaduh nyok baru pipi tu. Sakit pala tu kak baru sebaku baru. Ni ada setengah orang lagi tu. Pernah kita baca dalam kitab ni cerita sikit. Rabi'atul Adawiyah, salah seorang ulama tasawuf terkenal. Satu hari dia jalan, dia tengok seorang tu baru kepala besar dengan kain. Mana dia terpelik mu ni? Baru kepala gitu mu ni.
Bukan arkam, masa tu tak ada arkam lagi. Baru kepala besar ni lagu mana? Oh, dia kata aku sakit kepala seminggu dah. Oh tu yang baru besar aku tu. Pas sakit kepala seminggu tak sia-sia. Rabi'ah ngiling, dia kata, berapa umur mula ni? Dia kata dalam 50 tahun. Dalam masa 50 tahun ni berapa kali sakit? Tak gaji lagi. Dia kata kali ni baru kena seminggu. Allah, dia kata mu hidup 50 tahun tak gaji sakit seminggu ni mu protes gitu mu ke Tuhan. Protes gitu mu ke Tuhan dengan baru besar bahasa aku supaya orang tahu berlaku aku ni sakit kepala. Hak Tuhan wis segar 50 tahun. Tak ingat. Hak Tuhan wis segar 50 tahun tu tak ingat. Mari sakit kepala seminggu baru besar aku kepala. Sebutir kampung pun tahu dia sakit kepala. Tak syukurnya dengan nikmat Tuhan. Berat tu tasawuf lah tu kerja kalau kita baca lagi kitab-kitab nak royak. Jadi kata ulama tasawuf ni nyakit masalah ni ialah sebahagian cara Tuhan membersihkan diri. Hak ni hak Tuhan kata waliyumah hisa. Tuhan nak membersihkan orang berimeh. Kalau dalam perang Uhud tu salah satu kaedah mengajar orang Islam membersihkan kesilapan dia. Kalau benar sama boleh jadi lupa diri, benar semacam dia jadi nak kadang-kadang tak teringat, jadi buana. Tapi bak bila kena sekali pakak mikir supaya dulu minta maaf sebut politik benar sama behar 2004 tinggal 2 kursi barulah kalut turun oleh kawasan belakang ni. Kalau tidak pakai sedap belakang jadi tak okey, tak cara rakyat tak berapa pasal benar besar macam awak tinggal 2 kursi tu barulah kalut. Pakak cari rakyat turun ratus situ gaji lebih kadang-kadang ber pun kadang-kadang. Baru kabar Tuhan wila gitu ya. Tu cara Tuhan nak betul kita. Sebab tu kata ulama tasawuf lah tamu, kita patut syukur bila Tuhan wi masalah kepada kita. Dan sebab tu bila kita berdepan dengan apa-apa masalah, nyakit ke apa, cari Tuhan dulu sebelum cari muka lain. Kita ni kalau cari Panado dulu, berongga cari Panado. Berongga cari doktor. Bukan tak boleh lama kata tak semakin obat tidak. Tapi kita kadang-kadang bergantung lebih kepada doktor dan Panado. Siapa tak ingat Tuhan? Doa pun dok. Makan obat tak berdoa lagi. Tu nak royak. Bakal gomo obat tu. Tak doa, tak minta gapo dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita ingat obat tu ikhtiar. Tapi tuan nyakit ni siapa dia? Tuan nyakit ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang berimeh dia berobat ikhtiar dia, tapi masa yang sama permintaan dia, doa dia dengan Tuhan tak butuh. Baru betul kita ni. Kita obat makan juga. Doktor kita cari, hospital kita pergi. Hak tu memang disuruh dalam agama. Tapi dalam masa sama kena minta hak datang. Sebab tu semaya ajak, berdoa, berzikir dengan Tuhan. Ni kadang-kadang kita pakai seruh ke doktor ya. Doktor pakar lah tu balik England tu. Tak ada ikhtiar lain dah kita. Doktor pakar pun orang juga. Orang juga dia boleh secara tu Tuhan izin ke dia. Kalau Tuhan tak izin tak sedoyak pakar lah. Lepas tu ya tinggal goting, tinggal kapah dalam perut. Doktor pakar lah kau tu kerja. Tidak gitu ada doktor kalau kamu marah kamu pula. Tapi kita dengar macam-macam cerita. Tinggal kain baru tu sebuk tu segulung dalam perut. Ada satu peristiwa mula dia pergi belah, sudah belah tu doktor kata siap dah buat nyakit, sakit macam sakit pelik. Belah mula rupanya kain baru segulung tu dalam perut. Lola doktor bagi mana ni. Nak royak. Ni cerita sungguh. Hak tinggal guting pelik, tinggal guting dalam perut orang. Allah, kita dengar pun takut. Waktu kan nak pergi hospital takut tu yang masalahnya. Yang kita kampung jadi takut nak pergi hospital, pergi hadap tu bola sore dua tu. Tu masalah dia. Ni bagi betul hak belakang sok khabar tu bukan kata rekod-rekod. Sebab tu orang sami orang gapo tu. Cuma doktor ni dari segi hukumnya dia lepas kalau naik mahkamah pun. Tu masalah sikitlah. Pasal dah kita pergi buat obat ni dari segi hukum dia lepas dah pasal ikhtiar. Hak makna dia tu cerita nombor 2. Cerita nombor 2. Tu kata tempat tu lah bila kerja doktor tamunya kena cermat lah.
kena cermak lah. Sebab tu tai-tai baloh dengan bini jangan duk belah perut orang. Ki baloh dengan bini ya tengah guting, tengah berapa serabut bini rumah. Waktu nak royak. Jadi ikhtiar tu kena, tetapi dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan sekali, biar mari ikhtiar kita dengan permintaan kepada Allah. Bila temu dua ni, insya-Allah selamatlah kita. Itu betul. Jadi balik pada cerita ni. Jadi Tuhan kata supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ayat seterusnya Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Maknanya sini Tuhan kata mu ingat senang kalau masuk syurga ni. Meta mengucap 2 kalimah syahadah semaya tak tinggal, mu ingat boleh masuk syurga dengan mudah. Syurga ni barang mahal. Dalam hadis Nabi kata ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah Nabi kata barang dagangnya Tuhan ni mahal kau dia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah dia kata barang dagangnya Tuhan ni mahal. Gapo dia? Ala inna sil'atallahil jannah. Barang dagangnya Tuhan ni syurga. Dan syurga ni bukan barang murah. Bukan barang murah. Sebab tu kalau kita nak masuk syurga, kena buat biar lebih amal kebajikan kita. Jangan buat lebih-lebih kurang ya. Kena buat biar lebih. Jangan mudah aku pada dah mayat dah gapo. Jangan buat gitu. Tuhan ni dia jenis milih. Pok kita lah kadang-kadang kedah dogo-dogo kita tak makan. Tidak gitu agaknya kita. Kasut second hand tak beli kita ni. Adang buah angin kita. Gak setara kita angin. Tuhan dengan kita angin pergi pada kita lagi dia nya. Mu nak masuk syurga aku setara mana mu? Mayat bobo cukup. Tu pun marah tu email lama baca ayat panjang ngepek dah. Ya kadang-kadang mengepek tu email panjangnya baca. Orang nak tengok bola. Penak kerja buat kita ni. Ya ada. Boleh-boleh mayat dah tu ngepek lagi ki baca ayat panjang. Sebab tu amal besar tu amal tak email cek kalau ada bola malam tu baca kuliah sudah. Tak sudah ereklah lam yakunil lazi kau payah kau orang dengar. Nak ayat perangai kita. Jadi kita ingat bila kita buat sikit-sikit lebih kurang boleh masuk syurga dah kita ni. Sedangkan Nabi kata syurga ni barang mahal. Bukan barang dogo-dogo. Kita pergi kedah pun ada kedah kita nak masuk kita buat tak berani. Tidak gitu Kalau kita pergi kedah kadang di Kuala Lumpur ada setengah kedah pun ada kedah pun tak masuk. Tengok keluar tak berani nak masuk. Barang tu ya Allah tu jual rumah tak belum tentu boleh beli lagi. Barang dia tu mahal. Apa pun dah pergi Singapura duk keluar cicing sebetul lekat 300,000. Allah duit Singapura kata aku kalau jual rumah belum tentu boleh beli lagi. Cicing tu kalau jual rumah beli cicing tak tahu wakaf pakai dia go nak pakai cicing. Kalau boleh duduk Putrajaya boleh kira cicing mahal tak. Ni duduk atas wakaf. Bahagia nak ayat bukan main tu atas dunia. Ada barang yang kita memang tak mampu beli. Jadi syurga Tuhan ni mahal. Sebab tu Tuhan kata sendiri am hasibtum, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga dengan mudah? Nak masuk syurga ni sebab tu aku ujimu. Kalau berjual nak tengok setara mana sabarnya kamu. Betul kau tidak ni kamu lama kalau sekali lari selalu. Tak benar sekali dalam perang Uhud mu tinggal habis nabi ke apa semua. Mu tinggal tak percaya kepada agama Islam. Ni Tuhan nak tengok. Tuhan dua perkara Tuhan kata, nak tengok siapa hak berjual, yang kedua siapa hak sabar. Dia ada orang berjual tapi dia tak sabar. Ada juga berjual sejolong kan lepas tu tak sip orang ukah pokok. Ukah temu ke ngapa kata orang balik tu tidur rumah. Ada setengah orang dia ukah juga nelah tak cara. Selagi tak boleh buah, nak kacau ke dia. Ada kengor dia layu api, nak suruh kengor lari. Macam-macam orang ikhtiar tu. Ada setengah orang pada sekali naik. Tak ada kawan ni. Tak ada pakai balik noh tu. Buat kawan beli kedah. Senang cerita.
Ini ayat orang berjual satu hal, tapi tabuh sobar kekal atas perjuangannya satu hal lain pula. Ada setengah orang berjual tak boleh bagi dia nak kat mula. Mula pergi dulu ai lambat jam aku balik. Lambat jam dia pergi tu pun nak kata jam. Pergi semaya tu bunyi ada bubur sedap wala ni. Pun kita sampai budak dah. Kata ada bubur tak ada cendol, dia mai cuak. Tak tengok. Orang kata ada cendol, cendol puluk. Cendol puluk. Kat mula kat tatu ya modal tu. Tapi kita perhati cendol mula hijau dengan putih ya, tak ada warna lain. Tak sampai dulu. Pas keluar ni hijau putih. Tak sekung kali warna lain dengan cendol ni berkali. Tu ya. Jadi dua perkara. Jadi syurga ni bagai mahal seperti mana Nabi sebut tadi. Maka sebab tu kita orang Islam ni kita duk tahu agama apa kena istiqamah. Sebab kita hari ni boleh jadi kita tak peras pun Nabi, tapi cabaran kepada agama kita banyak. Cabaran pada agama ni banyak. Dunia orang Kristian, gapo Kristian ni tak pernah duduk dia dengan kita ni. Macam-macam usaha dia untuk nak tarik orang Islam ni. Waktu ambo duduk Kuala Lumpur, dia pernah sampai pekat dia beli budak-budak. Anak orang Islam ni, hak baru beranak, hak baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia sanggup bayar seorang 20,000. Dah ada orang jual. Allah, tu pasal ambo duduk kerja Kuala Lumpur. Kita dengar terkejut. Berlaku mujud dia boleh tahu gapo, jakit masa tu tahu dia ambil tindak ke kawah. Tapi dah berlaku dah 2-3 kes dah berlaku. Padahal dia ambil di hospital, curi di hospital budak, curi di hospital, jual 20,000. Kristian beli. Wak tak tahu bagaimana. Sebab tu bila berlaku tsunami gapo di Indonesia, pakak mari Kristian mari dulu lagi mari. Mari tu bukan nak tolong. Nak tolong tu nombor 2, nombor 3. Dia nak kutip budak-budak. Dia tahu budak ni anak yatim, pok tak ada, mak tak ada, dia kutip. Dia kutip ada dia buat lagi, tubik. Tapi mujuk kerajaan Indonesia dia sedar. Kau tu skak. Dia kalau boleh nak ambil, mula baca Aceh ni bumi orang Islam. Aceh ni kalau kita Malaysia sebuah Kelantan lah, Serambi Mekah. Orang Aceh ni kuat agama. Supaya kita orang Kelantan. Tu kat ambo pergi di Aceh 5 tahun lepas tsunami. Itu pun lepas 5 tahun dah lah lepas tsunami. Dan memang kita tengok, kita dengar cerita, kita baca dalam buku, memang orang Aceh ni kuat Islam. Menentang Belanda ni siapa suk tak mengaku kalah. Tu orang Aceh ni. Makassar Aceh ni atau tempat kuat Islam. Jadi bila berlaku tsunami, hak mula-mula siapanya ialah Kristian, missionary Kristian mari. Mula dia wak lolok mari berah, wak mai gula, dia ipung budak-budak. Tak setepak. Dan masa tu dia wak balik 2-3 geruk dah. 20-30 orang, 50 orang dia muak kapal wak balik senyap-senyap. Adik. Kereta ni. Apa? Kereta ada keluar. Soali. Minta maaf dia ada pengumuman WMH 919. Minta alih. Pasal ada kereta nak tubik, ada segera. WMH 919. Kereta siapa tahu ni? Minta kerjasama ni. Kalau tidak dia nak akak tu. Baik. Jadi nak ayat tu cerita. Jadi ni Kristian ni antara capaian besar. Sebab tu bila berlaku di Syria ni, berlaku di Sudan, kelaparan ke apa, pokok dia siapa dulu. Dia nusuk list balik apa ni batu kemanusiaan. Bawa dengan makan ni, bawa apa, tapi masa itulah dia kutip dia bawa balik dan budak ni besar dalam keadaan Kristian. Sebab dia nak menambahkan orang Kristian. Ini nak ayat siapa perekat tu. Kerja buat ni antara cabaran besar. Kalau kita baca lagi laporan di Malaysia tidak berapa ketara, tapi di Indonesia ni siapa perekat dia tawar bini. Di Indonesia ni dia buat contoh orang Indonesia ramai miskin. Jadi Kristian ni dia pergi buat gereja dalam kampung. Hari Ahad dia bagi berah, bagi gula, bagi makan ni. Jadi orang kampung hak miskin ni mari. Dia kata kalau nak batu ambo, dia buat senara kampung. Dia ambil senara orang susah. Dia kata hari Ahad ni mari di gereja. Mula-mula tak luar gereja, tak masuk dalam. Bagi luar. Lepas tu suruh masuk dalam. Tunggu dia duduk semaya, duduk gapo semua, sudah tu bawa majlis penyampaian. Bagi berah, bagi gula. Jadi lama-lama orang ni ditarik secara halus masuk Kristian. Dan untuk muda-muda ni tawar bini, munak bini.
Tahu kahwin tak ada biti ni mak mari tino-tino. Mau pilih nak hak mana. Tapi kena masuk Kristian. Apa dia tangguh belaka belanja kahwin, belanja gapo. Mereka dia wi hijau wi gapo. Siapa setahun tu. Gerak ke missionary di Indonesia. Dah berlaku juga di Sabah dengan Sarawak. Apa? Di Kelantan ni apa dapat laporan tapi kita cek pun tak ada dah. Di atas tino muda-muda comel masuk dalam kawasan orang asli. Hak tino muda-muda, umur dalam 20 hai. 20-25 hidup kawasan orang asli. Hak comel-comel. Nak pergi kecek orang asli supaya masuk Kristian. Buat gereja di tengah-tengah kawasan orang asli. Buat gereja. Hak tu gege dengan KJM mula kita rombok. Tapi kita rombok ni atas alasan bina tak apa izin. Masa mula-mula mau jadi exco tu. Gege masa tu. Tu biasa khabar jadi isu negara. Dia kata kita rombok gereja. Kita tidak rombok gereja, kita buat atas alasan dan memang pun dia tidak minta izin. Tanah tu tanah KJM. Mana boleh bina bangunan dengan tak apa izin. Tapi siapa perekat tu? Dia guna perekat antarabangsa. Bila kita bertindak, dia tubik di antarabangsa lalu. Jadi isu internasional. Ni gerak ke. Ni lah ni haduk gege dengan orang asli ni. Di lodging di mana ni? Di sebalik tu lah kumpulan Kristian. Kumpulan Kristian. Royak KJM Kelantan ni tak jaga masalah orang asli. Gini. Loyak-loyak terlibat tu beberapa orang tu memang Kristian. Tujuan dia nak mengkristiankan orang asli. Benda-benda gini nak royak halunya Mene apa ni gerak ke kristianisasi ni. Sebab itulah ni antara cabaran kita hari ni. Kita tak pergi dah sekolah dulu. Tapi ini antara benda yang kita hadapi. Anak kita dengan sistem pendidikan, dengan pengajian gapo, internet gapo semua ni maklumat dia sebar free. Masa mode Inggeris tu siapa di rumah dia tabuk, dia tak minggu dia tabuk Kristian. Bagi kita ipung berkotok ipung. Hamba suka baca ipung buat balik. Terbaca lain tak tahu duk mana hilang habis soyok kau tak tahu dah. Macam-macam buku tu Kristian. Siapa mereka tu dia terjemuh di Indonesia tu terjemuh kod Melayu. Bible ditulis Alkitab. Dia tak tulis Bible Alkitab. Jadi orang tak tahu kan hamba mula tengok tu Alkitab dengan Quran. Baca-baca terjemah rupanya Bible. Mujurlah kita ngaji. Kita baca kita tahu lalu. Kalau kita tak ngaji di Indonesia pula hari ni Krismah dia tak bagi Krismah. Dia kata kita sambut Maulud Nabi Isa. Sebab 25 hari bulan Krismas tu dia kata Nabi Isa lahir. Jadi kita ada Maulud 12 Rabiul Awal, dia pun Maulud Nabi Isa. Jemput mari Maulud, sambut Maulud. Cara dia nak mengelirukan kita orang Islam. Jadi benda-benda ginilah kita kena sentiasa berhati-hati. Sebab gerak ke Kristian ni Tuhan kata dah walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dengan orang Nasrani ni tidak akan reda denganmu sampai bila-bila kecuali mu turut agama dia. Jadi dia akan dengan cara-cara yang halus. Cara makan. Sebab tu makan pelik-pelik ni sebenarnya perancangan Yahudi dan Kristian. Buat fashion-fashion. Kita orang Melayu, orang Islam terpesona dengan fashion. Ni modern. Guna berlindung di sebalik ke moden ni. Akhir kita punuh anak-anak kita, anak-anak muda kita jadi punuh kerana kononnya nak maju, nak moden. Maka tu kat ya Allah Tuhan lah tahu. Hak belah, hak dedah, hak ketak. Semua ni fashion daripada barat. Tujuannya nak merosakkan orang Islam. Masyarakat kita di timur. Tu tujuan dia. Sebab tidak fashion pelik-pelik. Dia tak apa, tak ada agama. Akhirnya kita turut dia. Pakar ketak setengah tu kat tutup molek tapi ketak Tuhan lah tahu pembaru nakuk. Hak dedah, cakap dedah. Kita pun naik serabut pada kata Allah. Tak cakap pergi piuh terakak. Ustaz pun muka minum tu Kak Ali juga jadi. Tidak ambo lah ustaz lain yang tak minum. Nak ajak benar lagu tu. Jadi cara dia cari kelemahan kita manusia. Sebab tu kita nak berfashion modern tak apa, tapi biar ada cek. Sebab tu kalau minta maaf hamba tidak kata siapa-siapa kalau kita ada ada anak puan teramanya tegurlah. Tegur sikit jangan elok gitu. Tempat kadang-kadang kita nampak Allah, kadang-kadang siap ayuh molek dah ngapi yo sebetuk molek tapi anak cucu tu gak naik gerung kita tengok naik gerung pak sedaknya mari atas ngori kat mari atas dengan mutu tu gak molek ngas telekung apa cucu tu gak ya Allah cucu tu je mari atas mujuh dah lah tu mari atas masjid
Tapi kalau kita pakat tegur lah, kita pakat tegur. Nak makan boleh tapi jaga sikit. Orang dulu malu ke? Orang dulu ke? Malu. Orang dulu malu betis tak tunjuk kat orang ke apa. Cuma dia beranak. Atas cuma orang yang nyusu. Tak kira berapa. Terkejut tu email. Tu satu masalah juga Melayu. Belum nikah tu kak malu bukan main. Dem nikah tu kak ribu anak, dia anak nyusu atau cuma orang tu tak kira. Ada gali tak ada gali pun beri susu atas cuma orang tu. Ni penuh juga orang Melayu. Dia hanya boleh anak. Terkejut kita. Tengok tu nak oyak tu satu masalah juga. Pasal tak kena lagu. Pasal tak kena lagu kita orang Melayu ni. Jadi kita pakat hak ni tak ada orang boleh bagi kita berlaku ambo ada anak, tua-tua ada anak, ada bini, kita pakatlah, pakat tegur sikit sore. Nak makan jangan pelik sangat. Tamu kita duduk ala kampung. Kita orang Islam kita ada kaedah kita. Janguk tak apa. Bukan kata tak boleh janguk dalam Islam. Islam memang kena janguk. Nabi ni rambut dia minyak seumur. Sahabat kata tak pernah aku tengok Nabi ni rambut resih. Tak pernah tengok. Rambut dia panjang sekat ni. Sekat dapat baju. Tak pernah pendek pada tu. Tu rambut Nabi sama-sama pun sekat dapat baju. Makna panjang lah rambut dia. Lebat hitam tapi tak pernah tak berminyak. Minyak sama dan disikat rapi. Lorak lah ke mana Nabi pun orang tak pernah tengok dia rambut dia beres ni. Tu nak ayat cermaknya Nabi. Janguk. Pakaian pula bersih sama Nabi. Sebab tu dia ajar supaya pakai pakaian putih. Tujuannya nak suruh kita bersih. Bersih. Bukan kata mesti pakaian putih, tapi hak dalam maksudnya ialah pakaian mestilah bersih. Dan cara nak tunjuk pakaian bersih ni dengan berpakaian putih. Sebab kita jaga. Kita jaga. Kalau hak tidak warna putih mungkin kita cak-cak sikit. Jadi waktu cara Nabi janguk tak salah. Nabi kita kata kalau Islam kita tak boleh tak. Islam boleh janguk, Islam boleh berfashion, tetapi biarlah menepati syariat Tuhan. Laki puas rupa ya. Kita orang laki puas ni kena pakat-pakat jaga. Hak ni orang lain tak nak buat kecuali kita. Sebab kita ada anak, kita ada bini tegur. Hak tak dengar kata tak ada arah lah. Kalau tak dengar kata juga cari semut gata rubuh tubuh. Jadi itu benda-benda penting untuk kita ingat. Baik, balik pada ayat kita ni. Jadi seterusnya Tuhan kata, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya. Jadi ada orang Islam masa tu nak pergi perang ni kerana nak mati syahid. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya. Tengok sendiri setengah tu apa ni terkejutlah. Moga dia ingat perang-perang ni bagai suka. Bila pergi perang sungguh, boleh tahulah supaya jadi askar lah. Masa berlatih sedaklah satu peluru satu musuh. Pergi perang kat terkecing. Duk ketar nak bedil pun tak ada. Bukan semua tapi berlaku muka manusia. Muka manusia. Ada dia bila panik tu kak, mula duk ketar situ bedil pun tak boleh. Tu manusia perangai. Jadi sekarang ni Tuhan kata aku tunjuk kamu. Mu memang ada cita-cita nak mati syahid orang Islam ni. Tapi bila mu berdepan dengan realiti ni, realitinya. Barang ni barang yang mencabar. Dan kamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seterusnya dia kata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Jadi dalam perang itu macam kata bila tentera Islam ni dia ceritanya lebih kurang boleh balik. Bila pergi di Uhud tu, kalau kita pergi buat haji, Uhud ni dekat Madinah kan. Orang kita biasa pergi melawat semua, orang akan bawa ke Bukit Uhud. Bukit Uhud tu hak tinggi, hak jerguk lek belakang tu.
Depan tu orang duk naik ambil gambar ke apa semua tu dia panggil Jabal Rumah. Iaitulah tempat pasukan pemanah duduk. Bila pergi perang tu Nabi atur askar dia, Nabi duduk kat bukit tu. Bukit besar di belakang. Nabi duduk situ. Satu pasukan dalam 70 orang tak silap, Nabi letak atas bukit. 70 orang ni Nabi kata mu jaga atas bukit ni, jangan tinggal. Bukit ni benar kalau jangan tinggal. Tunggu siapa orang istihar. Kalau kita lawan ni tunggu siapa istihar, SPR istihar baru boleh tinggal. Selagi SPR atau istihar jangan tepi balik. Nya tukar kotak undi tu nyanyi oleh kita. Tu kalau kita guna bahasa lah ni. Jadi Nabi kata mu tunggu atas bukit ni makan akum. Tunggulah tempat ni, jangan tinggal kecuali bila perintah aku mari. Jadi Nabi duduk belakang. Jadi pasukan pemanah ni duduk sini, musuh mari ke depan. Bila mari ke depan ni, masa tu Khalid bin Al-Walid ni masih lagi kafir. Dia memimpin pasukan berkuda Quraisy. Dia ada pasukan berkuda, pasukan jalan kaki. Jadi bila orang ni perang, Khalid ni bawa pasukan berkuda masuk ke tepi. Tujuan aja dia nak pusing bukit tu, nak serang orang Islam kat belakang. Nak suruh kejut. Jadi bila Khalid ni mari masuk kuda, hak duduk atas bukit ni panah. 70 orang ni, demo ni beruk panah sehingga pasukan Khalid ni kena undur. Tak boleh mari. Tak boleh nak masuk. Mari serang kena panah. Mari serang kena panah. Pada mereka awal. Jadi bila lagu tu orang Islam bawah ni perang kalah orang kafir. Ramai kena bunuh, orang kafir ni lari. Bila orang kafir ni undur, terus Islam ni hamba. Tapi bila hamba ni kutip barang. Mungkin dalam masa tu kalau kita perang, kita bunuh musuh, harta dia kita boleh ambil. Cicing kau dia pakai je kau gapo semua tu, kita boleh ambil jadi hak kita. Jadi bila hamba ni ambil. Bila hamba ambil. Musuh lari dah ni, puak-puak atas bukit tu tengok. Duk tengok. Bila tengok ni, naik berasa air. Dia mau pakai ngutip bagi habis. Mana gear kita duk atas bukit ni? Orang lain tu boleh jadi tok ngulu, jadi ahli majlis perbandaran. Jadi halakok. Orang lain belakang kita mana gear kita? Sudah. Sudah lah tu pakai boleh dia kata kita turunlah. Ketua dia kata jangan turun, Nabi besar dia jangan turun. Dia kata sudah dah pergi musuh lari tu. Jadi balas itu akhirnya turun. Tinggal 3 orang. Kamu tak ingat nama 3 orang ni. Ketua dia seorang, 2 orang lagi tak turun. Hak lain pakat turun habis. Turun tu kita kutip bagi atas. Tak itu be habis demo. Kita nak giah juga turun. Jadi Khalid duk perhati tu, Khalid Al-Walid dengan pasukan dia duk tengok. Jadi bila tengok pasukan pemanah ni lu turun, dia serang. Serang mari lalu. Bila serang mari tak ada orang nak sekat dia. Muka pasukan mana turun bukit dah. Jadi dia mari ke belakang. Mari ke belakang, peruk masuk ke belakang ni. Orang Islam duk tengah hambak orang musyrikin. Serang ke belakang, tu pecah perang. Pecah perang, ramai lah mati masa tu lah. Duk tengah kelai kabut dah. Depan musuh tengok kuda mari ke belakang dengan panah gapo, dengan lembing. Kelai kabut habis pecah perang. Masa itulah Nabi jatuh dalam lubang gapo. Sehingga orang ingat Nabi mati. Orang kafir kata Muhammad mati dah. Muhammad mati dah. Bila ada sahabat nak jawab, Nabi kata duduk dia, jangan jawab. Sebab kalau jawab, dia serang kita lagi. Baik kita duduk dia, biar dia ingat kita mati. Tu cerita. Lepas ni turun ayat. Jadi bila bunyi Nabi mati, orang Islam jadi kecewa. Musuh pun undur lah. Dan bila Nabi Muhammad mati. Jadi Tuhan tanya ni, Muhammad ni Tuhan kata manusia biasa ya. Cuma aku latih dia jadi rasul. Dan sebelum pada dia ni ramai ada rasul dan nabi yang mari. Dah ada yang mati. Mati sakit, mati biasa. Dah ada yang mati kena bunuh. Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Dah berapa orang nabi lagi kena bunuh. Jadi adakah mung ni kalau Muhammad mati, sama ada dia mati sakit ke, dia mati luka ke, mati kena bunuh ke, mu nak balik mula? Tu soalan dia tu. Mu sokong Islam ni kerana Muhammad ke kerana Islam? Tu soalan dia lah ni. Mu sokong Islam ni kerana Muhammad ke kerana Islam? Kalau sokong Islam ni kerana Islam, Muhammad tak ada pun tak apa. Tapi kalau mu sokong Islam ni kerana Muhammad, bila Muhammad tak ada, bunuh. Ni maksud ayat ni. Maksud ayat ni. Sebab tu dia kata siapa balik, tubik balik Islam kerana Nabi mati, orang ni Tuhan akan capuk dalam neraka seksa. Tuhan tidak rugi sikit abuk dengan orang lagu ni. Tu nak ayat kita, nak suruh kita ni faham dalam perjuangan, dalam agama tu besar.
Sebab ada setengah orang boleh jadi dia ikut Islam ni kerana orang tu, kerana orang ni. Ada orang ni kerana ni dia ngaji, tok guru dia ngolek lah Islam. Bila tok guru dia mati, orang hak dia malu mati, beronah lalu dia. Kita tak silap gitu. Kita ni biar jelas. Kita terima Islam, ngucap 2 kalimah syahadah bukan kerana apa-apa, kerana keyakinan kita dengan agama. Ada orang hak kita hormat, orang kita tak hormat, kita tak lari dengan agama. Mari gapo pun kita tidak lari sebab kita nak agama. Ni hak ni penting. Sebab kadang-kadang tengok berlaku ni, ayat ni lah hak berlaku di Madinah bila Nabi wafat. Tahun yang ke-10 Hijrah tu kita baca Nabi demam kan. Nabi demam seminggu. Nabi demam seminggu sehingga wafat Nabi ni. Dia mati kerana demam panah. Pelik nah demam panah dia tu sehingga suruh bini dia Aisyah ni celup kain dalam air, petak nah muka, tak tahan panah doh. Demam panah tu sehingga wafat. Bila wafat ni orang istiar Nabi wafat dah di Madinah. Geger masa tu Umar ni tak percaya. Tak boleh terima. Bukan dia tak percaya, dia tak boleh terima. Sayangnya dia kepada Nabi, dia tak boleh terima Nabi ni mati. Nabi sudah wafat. Siapa dia ni? Balik di rumah ambil pedang. Ambil pedang jalan ke Madinah tu. Dalam keadaan orang kata macam tak kena nak fikirlah. Siapa kata Muhammad mati aku kerak kok hari ni dia kata. Noyak kasihnya dia kepada Nabi. Geger hari tu geger, dengar kepada Waka dengar, Waka turun rumah pergi tempat Aisyah ni, pergi masuk tengok dalam bilik. Dia tengok, dia jamuh pun kita lah, jamuh nadi ke apa, tengok mati. Nabi ni sudah mati dah, wafat. Sudah wafat, lalu dia dari Nabi, tutup mayat tu tubik luar, pergi di masjid. Muka masa tu masjid tu kalau kita lah ni kalau kita pergi Madinah lah ni, Raudah tu lah mimbar dulunya, kubur Nabi tu lah bilik Aisyah tu. Bilik Aisyah duduk tu kubur Nabi tu, kata ulama. Sebab masa orang duduk semaya tu Nabi olok kepala kok tira ni. Waktu dia duduk demam tu Nabi suruh Abu Bakar jadi tu imam, Nabi olok kepala kok tabir duduk tengok orang duduk semaya. Makna dia duduk dalam bilik Aisyah tu, kubur dia lah ni. Mimbar tu mimbar hak ada kita gila ni. Cuma hak mimbar lah ni tu dia ke depan tu dah tu imam hak duduk tempat Raudah tu. Hak tempat Raudah tu lah mimbar dia ni. Asal mimbar tu batai kurma, batai kurma. Batai pokok kurma duduk situ ya. Nabi baca khutbah atas tu ya. Masa tu. Jadi bila Abu Bakar tengok, Abu Bakar pun pergi naik kat mimbar tu, goyak. Muhammad ni tak ada dah, meninggal dah. Lalu dia baca ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Umar ada sekali, bila Umar cerita sendiri, aku memang tak boleh terima kewafatan Nabi kerana terlalu kasih. Tapi bila Abu Bakar baca ayat ni, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, barulah aku khabar. Seolah-olah ayat tu ni baru aku dengar, dia kata. Mana kasih. Sebab tu nak ayat, kalau kita kasih kat orang pun kita jadi hilang timenge. Kuaras akak ni hilang. Kasih kat orang benci sangat pun jadi hilang timenge juga. Nak marah pun jadi hilang timenge. Jadi setara Umar tu boleh hilang ni dalam agama. Kita duduk atas agama, atas kebenaran agama, bukan kerana individu. Supaya kita minta maaf sebut politik. Kita sokong Islam di Kelantan ni bukan kerana Tok Guru. Tok Guru ada, Tok Guru tak ada pun serupa je. Tu nak kena faham situ. Jangan kita sokong Islam ni kerana Tok Guru. Bila Tok Guru tak ada, tak sih dah kahwin. Tak diterima dah kahwin. Tak betul cara kita tu. Sebab kita sokong ni kerana Islam. Dasar hak betul. Perjuangan hak benar. Bukan kerana Tok Guru. Tok Guru tu dia panggil nilai tambah. Nilai tambah nak jadi kau kemah lagi. Tapi kalau dia tak ada sekalipun, kita kena duduk atas kebenaran. Bukan atas kerana tubuh orang. Sebab kalau kita duduk atas tubuh orang, kita jadi masalah lalu. Tak boleh duduk atas tubuh, kita kena duduk atas kebenaran. Kebenaran ni Quran dengan hadis. Hal ni penting. Jadi insya-Allah bila kita duduk situ kita tahu. Sebab ada setengah orang dia turut tok lebah. Tok lebah tu, tok lebah ni. Orang parti turut tok guru. Orang setengah kampung dia turut tok lebah. Kawan tu tok lebah tu tak ada, tok lebah tu tak ada. Tu masalah. Dia tak boleh lagu tu. Dia agama ni kena duduk atas agama. Kena duduk atas agama. Kalau tidak kita jadi masalah. Kita dengan orang ni ibarat pitu yang kita lalu. Tapi bukan dia matlamat kita. Apa pitu? Tak ada orang duduk cacat pitu.
Orang pergi rumah mana pintu ni orang lalu ya. Orang masuk tengah rumah tu ada hidang ada gapo. Kalau cakur pintu boleh gapo? Orang nak masuk tak boleh, orang nak tubik tak boleh. Dia pun orang tak kat air. Duk gelewak muka pintu. Tu nak ayat. Jadi manusia ni, orang alim, orang gapo ni hanya pintu lalu yang kita nak sapa kepada kebenaran. Kita kena berhenti di kebenaran, kita tak boleh berhenti pintu. Kalau kita mari masjid ni, pintu tu nak kita sapa sini tempat semaya. Orang tak semaya muka pintu. Orang kena semaya sini, ni kita naknya, bukan muka pintu. Tu nak ayat, kena faham situ. Jadi bila kita faham situ, kita tahu agama ni lagu mana barang. Agama ni ialah Quran dengan hadis. Itulah ukuran dan sandaran kita. Insya-Allah bila duduk situ, kita tak keliru dalam hidup. Kita pergi dengan comel semua pasal kita ada pedoman dalam hidup kita. Baik. Ayat seterusnya dia kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Dia ayat tadi Muhammad ni manusia biasa boleh mati supaya orang lain. Jadi dia kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang mengkehendaki balasan di dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan memberi balasan pahala kepada orang yang bersyukur. Jadi nak ayatnya kita semua hamba tuan-tuan ni, kita ni makhluk yang bernyawa, ia akan sampai masa mati. Mati kita ni ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia. Sebab tu orang buat lagu mana kita, orang buat kena, orang katuk, orang apa pun kalau tak sampai masa tak mati. Kita tengok orang accident, kadang-kadang kita tengok kereta hancur, kereta tu molek-molek ada. Tu molek ada. Kadang-kadang kita tengok tak ada belah mana kereta tu selok. Tak, tengok kereta sikit ya kenanya, tapi tu tu gak sepakat selok bawa umur. Ni nak ayat mana pasal ajar ni hak Tuhan. Banyak hamba banyak temukih kereta ya Allah terkejut kita tengok kereta. Tapi tu Allah molek-molek. Luka sikit ya, hidup molek-molek ada. Tapi kadang-kadang kita tengok sikit ya kena kereta, tapi tu mati. Pasal mati ni kerja Tuhan, bukan kerja kita. Orang buat lagu mana pun kalau tak sapa ajar tak mati. Sebab tu orang Melayu kata patang mati sebelum ajar. Nak ayat orang Melayu patuh Melayu, pantang mati sebelum ajar. Tak mati kita ni kalau tak sapa ajar. Sebab tu kita berani kecek benda betul, buat benda molek, orang suka orang tak suka pun kita tak usah bebas sebab umur tak jadi pendek dengan benda lagu tu. Kita berani berjual pergi zaman dulu ke sanggup pergi sanggup gapo tu. Tidak jadi pendek umur. Khalid bin Al-Walid tu baca dalam sejarah, pergi situ pergi sini, akhirnya mati atas kaki, mati demam. Dia ni tak ada paling masyhur Khalid Al-Walid ni. Orang lain mati pergi, dia mati atas kaki, demam. Dekat dia nak mati teriuk. Dia teriuk atas kaki. Berai mata ngisuk. Sahabat kita tengok dia pelik. Guana mu ni Khalid, paling mau pergi hebat. Gini mau pergi pergi situ pergi sini tiba-tiba teriuk. Nak mati. Takut ke mati ke? Orang saing dia tanya dia. Dia kata aku teriuk ni bukan kerana takut ke mati. Aku teriuk ni sedih. Aku perih ni macam-macam perih. Lama Nabi, lama lepas Nabi aku perih tubuh aku ni tak ada bekas, tak ada parut. Tubuh dia tak kepala sampai kaki parut saja. Parut bekas pedih, bekas kena tetok, ngalembing, kena anak panuh. Ada belakang tubuh dia. Aku ingat aku ni boleh mati syahid dalam perih. Tapi Tuhan takdir mati atas kaki. Patut dia hok berani duk depan perih. Dia mati dulu pada orang. Tapi dok Tuhan takdir mati atas kaki. Hak tu dia teriak. Mati dalam umur yang banyak. Dalam 60 ke masa tu umur dia 60 Mati atas kaki. Menangis dia ni sebelum mati. Sebab dia kata cita-cita aku nak mati syahid. Tapi Tuhan tak makbul. Akhir Tuhan takdir aku ni mati sakit atas kaki. Ni nak ayat ajar. Hak ni nak ayat ni tidak akan mati kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kata siapa yang mencari habuai dunia, aku akan beri ke dia. Siapa cari habuai akhirat, aku beri.
No ayat Tuhan ni bui belako. Sebab itulah kata ulama, jangan kita berasa pelik kalau orang kafir, orang hok tak juruh ni hidup dia seni. Masjid tak pergi, tak saing orang, perangai tak comel, tapi seni lene, piti banyak, rumah besar, kereta mewah. Jangan kita rasa pelik, sebab Tuhan bui mengikut kehendak orang. Dia amat dunia, Tuhan bui. Tapi setakat tu lah dia nya. Orang kafir tu, memang kita tengok orang kafir kak. Kadang-kadang kita berasa deki tak. Kita ni Islam, buat amal setakat kita boleh buat, tapi tengok orang kafir hok tak semaya beh hok gapo, kaya-kaya lebih pada kita. Mewah hidup daripada kita. Kadang mari perasaan kita tu. Tapi Tuhan kata tak sebelik lah, sebab aku bui belako. Cuma orang kafir dengan orang yang tidak ikut Islam ni, aku bui setakat tu. Senil lah di atas dunia. Tapi berapa hari? Berapa hari? Nak senil tu berapa hari? Tengok Bun Siu Honda. Kita ambil contoh Bun Siu Honda tu. Di Malaysia ni antara orang Soho Bun Siu lah. Pulau Langkawi tu separuh hak dia. Bun Siu tu separuh Pulau Langkawi tu harta dia. Tu Bun Siu mau Honda, kita duk pakai Honda dia tu. Bun Siu Honda. Syarikat dia tu. Separuh Pulau Langkawi tu hak dia. Bila kajian nak membangun Langkawi, nak buat hospital ke apa, kajian kena bayar ke dia. Separuh pula tu hak dia. Pulau Pinang pula balik pula tu separuh tu hak dia juga. Kalau kita pergi Pulau Pinang, balik pula tu separuh tu hak dia. Tanah dia. Tapi bila dia mati, anak dia baloh adik-beradik. Siapa sore tu bertembok bunuh diri. Anak dia hak jatuh sore mati bunuh diri dengan pistol. Kaya tu kat Tuhan lah tahunya. Mai sebuti pula ni gia dia separuh. Kita ada tanah 4-5 kepik kapur, tak mudah dah berjalan. Gini dah berjalan tak mudah. Tu baru 4-5 kepik baru tanah ni setengah pula. Tapi bila dia mati, anak-anak dia berbalas sama dia, mati sore tu, mati bunuh diri tu besok khabar apa. Lah ni cucu dia yang tu jaga. Bun Siu Honda tu. Mana ayat ni Tuhan beri setakat tu ya. Sesok pun tak sarak lah. Tak ada kau satu dah sesok di akhirat. Jadi Tuhan pilih tu. Kita nak mana? Nak dunia kau nak akhirat? Nak senang dunia kau tinggal akhirat kau nak mana? Biar susah sikit di dunia, insya-Allah di akhirat kita dapat molek. Susah sikit ya, bukan tak senang rasa, tapi susah sikit-sikit tu pasal dia. Kalau tidak tak sedap pula hidup ni mudah belaka, posilak mata, buka piuh tubi arnak, buka piuh tubi nasi lemuk. Tak sedap hidup ni dah. Tak sedap. Bo nak masuk dekat bini ngandung selalu bukan dia. Dah. Tak ada tak sedap hidup atas dunia ni. Jadi Tuhan sengaja buat tu nak suruh kita suka weh. Rasa suka sikit ada KJL panggil, ada KJL. Tuhan buat. Jadi Tuhan royak dah ni. Nak dunia aku dunia, nak akhirat dunia, aku akhirat, tapi aku akan beri ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Insya-Allah orang bersyukur ni Tuhan akan beri. Bersyukur ni macam sebut mula bukan setakat alhamdulillah, tapi guna nikmat dengan cara betul. Tuhan beri sihat kita, guna sihat tu dengan cara molek. Jangan buat benda tak comel. Tuhan beri rupa comel kita, jangan salah guna rupa comel. Kalau orang tino nak goda orang jatuh. Orang jatuh pula nak kecih orang tino dengan muka comel. Jangan buat lagu tu. Fatu kita kata tak syukur nikmat. Ada kesenangan, kelapangan isi dengan benda molek. Mari masjid, buat benda kebajikan, jangan duk pergi rata situ sini macam setengah orang amo sebut sama segala sebut ya, bukan gapo nak kita fikir harta kaya pergi sana sini tapi Mekah tak sapa. Ramai orang hari ni kawan pergi Eropah, kawan pergi situ, kawan pergi sini, kawan pergi dah Sweden pun ni. Kita tengok budak orang negak pak beradik pergi pas ke Sweden, Mekah tak pergi. Ada orang lagi tu. Dunia ni kata Antartika lagi manusia ni, tapi Mekah tak pergi. Umur 50 tak pergi Mekah, umrah tak pergi, haji tak pergi. Ada, memang ada dalam hidup. Di Kelantan ni ada, di luar Kelantan pun ada. Amo kata ni sebab amo pernah jumpa kan. Sebab tu amo berani kata. Cuma tak payah kita sebutlah nama dia. Jadi royak. Ai tak pergi Mekah lagi. Ai nak kecek. Ai tak pergi Mekah lagi dia kata. Tapi dunia ni royak sebut mana? Pergi belakang dah. Jadi buat apa tu lagu tu? Padahal dia habis piti pergi kata-kata tu lebih banyak pada pergi Mekah.
Ni kita tak silap gitulah. Tak sih. Sebab kita tidak guna dengan cara betul hak Tuhan beri nikmat. Tu dia panggil tidak syukur. Tidak syukur pada nikmat. Syukur nikmat ni menggunakan dengan cara hak betul. Cara hak betul. Kita suara sedap contohnya, guna azal kau sekali-sekala kau mak. Ni kadang-kadang azal kau tak ada gigi. Jadi nyanyo orang nak jawab azal berletih. Dan luar mana kawan tu gigi tak ada. Susu semacam. Jadi tu dah ya. Hak suara sedap tak pergi. Itu sebagai contoh. Itu masalah dia. Hak ada ilmu tak senyapa kau orang. Akhir hak tak ada ilmu nyapa. Hak tu letak bukan. Letak bukan benar lagi itulah kita lok. Kita tahu. Tapi kita hak ada ilmu kita tak si buat. Akhir hak orang tak ada ilmu buat kerja. Hak tu jadi masalah seumur tu. Jadi benar-benar gini. Itulah syukur nikmat. Jadi insya-Allah Tuhan kata sanajzi syakirin, kami pula akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Sebab ayat ni dia pergi kepada isu lain sikit. Kita berhenti sekali kita sama pun tak ada sesah. Kita berhenti setakat ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.